Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan selamat dari wabak COVID-19. Kepada yang belum mendaftar untuk vaksinasi, saya harap semua orang akan mendaftar dengan segera, dan juga jangan lupa ya, kepada semua yang dah mengambil 2 dos vaksin, saya nak bagi peringatan kepada semua mengikut laporan daripada World Health Organization. Badan kita mengambil masa antara 2 hingga 4 minggu untuk kita membina daya tahan selepas kita divaksin. Jadi walaupun kita dah ambil 2 dos, saya harap semua orang tak fikir dia orang kebal lah. Jadi tolong berhati-hati di luar sana. Penonton-penonton yang saya hormati, selamat datang ke satu lagi episod Apa Kata Pakar, Anjuran Gerakan Ekonomi Malaysia. Saya Armin Banias Pahamin, dan bersama kita pada malam ini ada 3 tokoh panel-panel dari industri berlainan. Saya perkenalkan dahulu Datuk Dr. Muhammad Razin Kamaruzaman. Datuk Dr. Razin merupakan Ketua Pemantauan Keselamatan Korporat di Malaysia Airlines Berhad dan bertanggungjawab menyelia keselamatan dan kesihatan untuk Malaysia Airlines Berhad dan Malaysia Aviation Group. Dr. Razin adalah pemeriksa perubatan penerbangan yang bertauliah dan berkelayakan. Beliau dilatih dalam keselamatan dan pematuhan penerbangan. Dr. Razin pernah berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia selama lebih 24 tahun dan telah bersama dengan Malaysia Airlines Berhad selama 4 tahun. Apa khabar Dr. Razin? Khabar baik, Amin. Terima kasih di atas jemputan ni, Gerakan Ekonomi Malaysia dan juga rakan-rakan. I'm honored and pleased to be invited as this panelist lah. Thank you very much. The pleasure is ours. Selamat datang ke siri Apa Kata Pakar, Anjuran Gerakan Ekonomi Malaysia. Dr. Razin dah vaksin dah? Ya, Alhamdulillah saya managed to get the AstraZeneca punya slot Mei, dan my first vaccination was bulan Mei, dan yang kedua baru 2 minggu lepas, Julai. Alhamdulillah. Saya pun dah habis 2 dos. Jadi 2 dos kita biar the few lucky ones, Dr. Razin. Ramai lagi there's enough to go around. Saya rasa kalau ikut YB mostly 33 million is excess. So insyaAllah we should be able to cover everyone. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini Dr. Razin. Saya juga ingin memperkenalkan Mr. Yap Zikong. Mr. Yap Zikong. Hai Cik Amin. Ya, Mr. Yap merupakan seorang tokoh korporat profesional yang mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam berbagai industri, terutamanya minyak dan gas ataupun oil and gas. Beliau mempunyai pengalaman dalam bidang rantaian bekalan, jualan dan pemasaran dan sumber manusia daripada syarikat multinasional minyak dan gas, usahawan Asia dan juga GLC. 4 dari tugas terkini yang diamanahkan kepada Mr. Yap termasuk sebagai Ketua Pegawai Pemasaran ataupun Chief Marketing Officer dengan sebuah anak syarikat UEM dan pengarah urusan untuk subsidiary Kuala Lumpur Kepung Berhad. Mr. Yap juga pernah bertugas sebagai pengurus besar untuk bisnes antarabangsa Shell GTL Base Oil, dan sebelum itu beliau menerajui kerusi pengurus besar beroperasi rantaian bekalan minyak untuk Shell Malaysia, Singapura dan Indonesia. Mr. Yap juga orang Kelantan, sambung dengan Ambo. Dia boleh kecek Kelantan pekak. Apa khabar Mr. Yap? Khabar baik Cik Amin. My team member bagi warning awal-awal, kita kalau jumpa dengan Mr. Yap jangan kecek Kelantan, orang tak kaya. Waktu kalau gitu payah sikit lah ni. Anyway, salam sejahtera Min, and salam sejahtera kepada semua penonton yang saya hormati ya. Thank you for having me. Thank you. Dah vaksin dah? Dah. Ngam saya vaksin yang kedua minggu lepas. So dan dia bagi vaksin Sinovac. So dah yang kedua, so feeling good, and I think looking forward lah, I think to the country reopening, and I think hopefully we will be able to do many good things lah, for our country lah. You're right. Thank you.
Terima kasih Mr. Yap kerana sudi meluangkan masa bersama Gerakan Ekonomi Malaysia untuk membincangkan budaya selamat yang patut diterap oleh semua syarikat dan semua lapisan masyarakat. Saya juga ingin memperkenalkan panel terakhir kita, iaitu Encik Amran Muhammad Tomin. Encik Amran ialah pengarah kanan ataupun Senior Director Modal Insan di Proton Holdings Berhad. Encik Amran mempunyai 24 tahun pengalaman kerja dalam menerajui dan merangka berbagai inisiatif pengembangan organisasi dan modal insan. Tumpuan utama Encik Amran ialah kepada nilai bersama dan budaya korporat, pengurusan prestasi, kompetensi, latihan dan pembangunan dan keberkesanan organisasi. Beliau berkhidmat dalam syarikat-syarikat berbagai industri daripada otomotif OEM, perkhidmatan pos dan kurier, farmaceutical, pembuatan jualan dan pemasaran, modal teroka dan pelaburan, sisa pepecah dan pengurusan alam sekitar. Ramai daripada tim saya, Cik Amran, cakap hari ni mesti jemput Proton sebab dia sayang kat Proton. Ya, memang benar, saya Proton ni memang rapat di hati saya, tapi itu bukan sebab sebenar yang saya jemput Proton. Saya jemput Proton kerana Proton amat agresif dalam membendung penularan COVID-19 dan saya pasti ramai yang berminat untuk belajar daripada Proton. Apa khabar Cik Amran? Alhamdulillah, terima kasih Cik Amin atas jemputan. Thank you, I'm very honored to have you. Yeah. Thank you. Terima kasih, the honor is ours. Cik Amran dah vaksin dah? Baru satu dos. Next dose, second dose minggu depan insyaAllah hari Selasa. Oh, minggu depan ya? Kita pun ambil Sinovac juga sama dengan Mr. Yap. Oh, saya AstraZeneca sama dengan Dr. Razlin. Terima kasih Cik Amran. Lain bahasa nanti. Ya, terima kasih Cik Amran kerana sudi bersama kita pada malam ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Proton yang berjaya melawan arus di waktu pandemik COVID-19. Sementara mungkin berjuta usahawan mengalami tekanan dan terkesan dengan jualan dan perniagaan mereka, Proton merupakan salah satu syarikat yang masih kekal maju walaupun dalam krisis. Tahniah Proton. Yang ni kita kena belajar. Terima kasih. Proton, pendapat yang saya hormati, pada malam ini kita ada 3 wakil dari berbagai industri. Kita ada Dr. Razin dari industri penerbangan ataupun aviation. Kita ada Mr. Yap Zikong dari industri minyak dan gas. Dan kita ada Encik Amran daripada industri otomotif. Tajuk perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan budaya selamat. Dalam akhbar The Star hari ini, muka surat pertama mempamerkan langkah-langkah yang diambil oleh majikan untuk mengatasi penularan COVID-19. Ada majikan yang memberi insentif kepada pekerja untuk mengambil vaksinasi dan banyak majikan menggalakkan pekerja untuk mendapatkan suntikan vaksin. Tapi suntikan vaksin bukanlah penyelesaian masalah penularan wabak COVID-19. Seperti kata Tan Sri Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, semasa sesi engagement bersama beliau pada 20 Julai hari itu, saya berkesempatan berdialog sama Tan Sri Nur Hisham. Dia kata kalau tiba-tiba muncul varian COVID-19 yang baru, ini bermakna kita kena start the whole cycle of lockdown all over again. Semua kena start balik. Jadi cara yang paling selamat ialah untuk melalui penerapan budaya selamat. Jadi dari itu kita punya topik dan tajuk pada malam ini. Jadi soalan saya yang pertama saya tujukan kepada Mr. Yap Zikong. Mr. Yap, kan, budaya selamat memang menjadi keutamaan syarikat-syarikat minyak dan gas. Kita semua tahu aerospace, oil and gas, the budaya selamat ni memang menjadi dia punya priority. Sebagai seorang pegawai kanan yang pernah berkhidmat dengan Shell Malaysia, boleh Mr. Yap berkongsi sedikit pengalaman bagaimana cara Shell membudayakan budaya selamat di tempat kerja dan apakah cara yang sama dipraktikkan untuk membudayakan budaya selamat bagi mengelak penyakit COVID daripada merebak di tempat kerja. Silakan Mr. Yap. Orang kata silakan. Okey, terima kasih Cik Amin. Okey, Cik Amir, boleh kita berkongsi slide tak? Nota-nota. Cik Amir. Amir? Okay. Okey. Okey, slide yang kedua Cik Amir.
Okay, so kalau kita tengok kan, ciri-ciri budaya selamat bagi company-company minyak dan gas sebenarnya mudah aja. Kalau kita bermula dengan apakah itu budaya selamat. Okay, bagi company macam company minyak, budaya selamatnya adalah satu kesefahaman, ya, kesefahaman tanggungjawab ataupun tugas setiap orang terhadap menyumbang tenaga untuk memupukkan budaya selamat dan menghala terhadap insiden SIFA. Ya, insiden SIFA bahasa Inggerisnya zero incident. Ya, jadi yang itu menjadi langkah yang pertama, dan langkah yang kedua ialah kita memperkasakan, ya, dengan menggunakan peningkatan pengetahuan dan kefahaman kita terhadap budaya selamat. Ya, so itu dua langkah, dan yang ketiga ialah mengurangkan risiko. Ya, so sebab kita faham, ya, macam yang Cik Amin cakap tadi kan, kalau kita dah buka pun, ya, does it mean that dah tak ada langsung risiko? Saya rasa jawapannya mudah. Memang ada lagi risiko, tapi macam mana kita nak mengurangkan risiko tu, right? Yang dah dinilai dan dah dikontrol atau dikawal dengan sistem-sistem yang tersendiri. Okey, yang itu yang pertamanya. Apakah ciri-ciri budaya selamat? Itulah ciri budaya selamat. Dan seterusnya, Cik Amir, boleh kita berpindah ke slide kedua, ya. So macam mana kita nak membentukkan budaya selamat? So again, banyak company cara yang dia nak buat senang. 3 langkah, ya. Yang pertama adalah sikap. Ya, sikap seorang individu dan sikap organisasi, ya, terhadap budaya dan nilai HSE ataupun selamat, ya. Dan sikap itu penting kerana sikap yang dibendung dan diasah akan mencerminkan nilai yang betul, ya. So dari maksud tu, kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris kita selalu cakap do the right thing even when nobody is watching. Ya. So sikap membuat atau berkelakuan yang betul walaupun tiada orang yang melihat kita, yang itu yang menjadi penting. Yang teras yang kedua adalah tingkah laku. Dan tingkah laku itu kita boleh fahami dengan menangani pencanggahan nilai, ya. Sebab bila kita kerja dengan company, for example, kan, company yang motivasi utama dia adalah keuntungan. So macam mana kita nak balance dengan budaya selamat, ya. So dalam company yang saya pernah bekerja untuk, senang. Yang paling penting kita cakap dua-dua penting. Kita utamakan selamat dan kita utamakan keuntungan. So yang tu, dan macam mana kita nak buat dan macam mana kita nak mengeratkan tingkah laku, banyak contohnya. For example, kan, di company yang saya bekerja, kita kadang-kadang kita buat audit safety, dan kita juga ada membuat tiap-tiap minggu kita ambil masa 5 minit saja, ya. Sehari 5 minit, sehari dalam seminggu kita ambil 5 minit, dan kita akan suruh staff seorang akan naik untuk membincangkan apa yang fahaman dia terhadap budaya selamat. Dan ketiga adalah sistem. Dari sistem tu maksud saya perkara-perkara macam polisi, ya. Dan polisi can be things like polisi dadah dan alkohol, ya. Polisi dan last but not least, this is all foundation dia adalah pemimpin, ya. Dan setiap orang, kalau kita cakap
macam mana kita nak bentuk budaya selamat, setiap orang adalah pemimpin. Ya, so budaya selamat bukannya hanya terhad kepada pihak pengurusan, tetapi kepada semua orang, dan cara pemimpin-pemimpin kita kenalah berkelakuan, bercakap, biar bagi saya lah, cakap dan bikin biar serupa. So that is how that can be built. Dan ketiga, last but not least, Cik Amir, kita boleh bila kita dah faham apakah budaya selamat, dan kita nak tengok di mana kita nak pergi. Dan again, daripada pengalaman saya, ada 5 langkah ataupun 5 tangga budaya selamat. Yang langkah yang paling basic adalah pathological atau yang terbawah. Dan kita boleh tengok kan, kalau di Malaysia kadang-kadang, apakah maksud patologi? Patologi bagi saya lantak ajalah. Kalau maksud saya macam ni, kalau kita tengok kadang-kadang kita bawa motor di jalan raya, traffic light merah tapi pagi pukul 5 tak ada orang. So apa yang kita buat? Tak tahulah. Kalau patologi bagi saya, lantak ajalah, merah pun kita lalulah kan, sebab kemungkinan ada kenderaan lain datang dari seberang adalah rendah, jadi kita tak peduli. Dan tangga yang kedua adalah reaktif. So kita cakap budaya selamat itu penting, tetapi ia penting bila kita ada kes. Kan, bila dah terjadi itu penting, dan kita lepas tu kita huru-hara lah, sibuk nak cuba nak recover kan. Langkah yang ketiga pula adalah kalkulatif, di mana kita ada sistem pengurusan, tetapi tidak setiap hari kita ikutkan pengurusan tu. Dan yang paling penting adalah data pengurusan, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So bagi saya, tangga yang keempat adalah tangga yang ideal lah untuk banyak company ataupun individu di Malaysia, iaitu proaktif. Jadi bila kita katakan proaktif ni, setiap daripada kami, setiap pekerja kami, rakan sekerja adalah pemimpin, dan kita menilaikan peningkatan yang berterusan, continuous improvement, dan sikap tidak senang kronik or unease, terhadap keselamatan. That means setiap waktu kita berfikir, adakah keadaan ini selamat ataupun tidak selamat. Sebab kita fikirkan, samalah kan. Kadang-kadang kita ingatkan, kes COVID sekarang ni dah berkurangan, so apa kita nak buat? Kita relax ke, ataupun kita nak bersedia untuk langkah yang seterusnya. Then the third one, of course, what I call lestari, ataupun where it becomes something that yang self-sustaining. So that is how company minyak menangani budaya selamat. So back to you, Cik Amir. Terima kasih Mr. Yap. Langkah-langkah yang Mr. Yap jelaskan tadi itu memang dipraktikkan di company minyak. Maknanya every tangga budaya selamat ni, dia orang memang tahu dia punya pekerja tu di tangga yang mana. So kalau kita tengok kan, di organisasi yang berlainan kan, bila saya mula-mula bekerja dengan company minyak, for example, saya rasa kita orang lebih reaktif kan. Jadi kalau tak ada insiden keselamatan, kita kurang bincang tentang keselamatan kan. Tapi through the years, sistem yang kita masukkan dalam company kita, so walaupun tak ada insiden untuk beberapa bulan, pengurus-pengurus kita akan terasa tak senang kan, chronic unease. Dia rasa
macam kita ni macam dah relax dah, kan, dah rasa macam complacent. So kita akan suruh staff kita kata, okay, keluar dan buat safety walk, ya, pergi dengan duduk dengan driver, tolong dia orang check lori dia, pergi ke site, check site, and you will be surprised, kan, bila kita orang buat benda-benda macam ni, kan, kita akan nampak, oh, pagar dah bocor, kan, small things, pagar dah bocor, kita rasa, oh, tak jadi hal. Tapi bila ada orang dah masuk ataupun binatang masuk, kan, for example, lori terlanggar, boleh terjadi macam-macam hal, ya. So same thing kalau tentang preparation untuk COVID. Memang masa saya bekerja dengan company minyak, kita tak pernah prepare untuk COVID, tapi kita prepare untuk SARS, kita prepare untuk selsema burung. Ya, that was I think 15 tahun dulu dah. Dah event yang lama, tapi kita fikirkan zaman 15 tahun dulu dah orang dah prepare untuk pandemik macam ni. Okay, terima kasih Mr. Yap. Kita teruskan dengan soalan kedua kita kepada Datuk Dr. Razin. Dr. Razin, apakah langkah-langkah keselamatan yang telah diambil oleh Malaysian Airlines untuk mengatasi penularan pandemik di tempat kerja? Adakah langkah tambahan yang diambil selain daripada SOP yang dibekalkan oleh MKN? Dan apakah budaya selamat yang diperkenalkan di Malaysia Airlines, Berhad? Silakan Dr. Razin. Ya, terima kasih Tuan Amin. I bawa Kelantan actually. Ada guru kita gini. My parents dari Kelantan, tapi I lahir besar Kuala Lumpur. But anyway, so coming back to your question, soalan ni tadi. So if you don't mind showing the slide, I suppose sama-sama kita Cik Yap apa semua kita belajar same safety school ke dan sebagainya lah. So we use the same reference rujukan ya, macam oil and gas, dan juga kalau tengok dalam slide saya ni, which Amir is going to ni, next slide please Amir. Kita cakap pasal evolution lah of safety culture, daripada apa yang saya cakap tadi, daripada pathological all the way to the top one is generative lah. Generative ni bila staff saya tanya apa ni doktor generative ni, saya beritahu dia it's like kalau siapa kaki bola sini dulu, Coca-Cola came out with this advertisement lah about 16 years ago, the last few World Cups. You know, it's like makan bola, tidur bola, mandi bola and things like that. So the same with safety. You know, you fikir safety, you tengok safety, you cakap safety, and dalam hati you safety lah. So that level when dalam hati you safety, then tiap-tiap hari you pergi kerja automatically without orang cakap ke dan sebagainya, you masuk kereta, you pakai seatbelt dengan betul, you adjust cermin, you check your brake ke dan sebagainya. Kalau you naik motosikal, you pakai helmet betul. Macam saya cakap tadi, you know, lampu merah you berhenti dan sebagainya. So that is the semangat lah, or the spirit or the philosophy of safety yang kita ingin pupuk. In most organisation, kita panggil highly reliable organisation, HRO, nuclear power plant, aircraft carrier, airlines, even oil and gas dan sebagainya, we are possibly macam Cik Yap cakap tadi at the level of proactive lah. There are issues sometimes, it's calculative, but we like to think we are at proactive level. So next slide please Amir, if I want to share. So that's ni. Next slide. So dalam budaya kita, again macam Cik Yap kata, it's a shared responsibility, the employer, leadership, management, top management, dan juga employee lah, kita punya staff kita lah ya. So that and the 5 element of budaya culture keselamatan yang kita selalu ni dalam aviation ni, kita ambil just culture is this one where people are free to report in kalau they make a mistake ataupun they see a hazard or they see perbuatan yang tak patut dibuat, and kita don't punish the person if it's not violation lah ya, if it's an error, if it's
kita mistake ke dan sebagainya. So we go through the punca kepada kesilapan atau kemalangan dan address perkara tersebut tadi. So sama juga kita ada inform culture, kita ada reporting culture, kita ada learning culture dan adaptive culture, flexible culture. Ini dengan sistem pengurusan keselamatan atau safety management system yang ada 4 tonggak dan sebagainya diamalkan untuk menentukan kita punya ekosistem kita selamat. So dalam pendekatan kita untuk COVID-19 ni, kita ambil Malaysia Airlines telah ambil pendekatan yang sama, apply the aviation safety management system untuk menangani COVID-19 selain daripada apa yang SOP yang dikeluarkan oleh MKN dengan KKM lah. So dalam safety management system ni, kalau you tengok pillar 1 iaitu policy, dalam tonggak polisi ni dia ada 5 elemen lah. Elemen pertama ialah tanggungjawab lah, ya. Rasa tanggungjawab iaitu dan komitmen oleh pengurusan. Yang kedua ialah accountable manager. So orang yang bertanggungjawab dalam Malaysia Airlines Berhad ialah CEO kita lah. Saya sebagai penasihat atau post holder kepada keselamatan dan menasihati dia both dari segi kesihatan dan juga dari keselamatan. Dan kita ada other nominated post holder, documentation dan emergency response plan. So dalam tonggak kedua pula, safety risk management, kita ada hazard identification. Dalam kes ni, COVID is a biological hazard, but our approach is all hazard punya approach. Bukan saja biological hazard, ya, tetapi juga chemical hazard, fatigue as a hazard, a new way kita operate sekarang, and all the other hazards that comes in operation lah. And then we go through the risk assessment, penilaian risiko, ya, dan meletakkan control measures yang diperlukan bagi mitigasi kepada hazard-hazard. The other aspects of it is safety assurance, yang mana kita membuat proses management of change. Itu paling penting actually, because of COVID-19 ni, a lot of benda-benda baru yang kita ceburi atau hadapi, ya. So I think occupational safety health practitioner kat sini selalu panggil dia organization management of change, procedure management of change, process management of change dan juga equipment management of change. So dulu kita terbang, bubuh passenger kat atas, kargo kat bawah. Sekarang kita terbang, kita bubuh kargo pun kat atas tempat duduk passenger dan juga kargo di bawah. So dia memerlukan banyak penilaian risiko dari segi shifting of the center of gravity of the aircraft, meletakkan ballast untuk seimbangkan aircraft, memastikan tak ada kimia yang dibawa dalam ruang cabin passenger tu dan sebagainya. And then of course we do audit lah as a continuous improvement and assurance. Dan akhir sekali sebab safety promotion, sebab training dan juga communication lah. There are changes every day. Even vaccination ongoing sekarang, PPB industry untuk KLIA for second dose, and then we suddenly find siapa yang dapat first dose tu jadi close contact lah. So dia tak boleh datang untuk second dose dan sebagainya. So we have to adapt and come up with procedures as we go along dan sebagainya, memastikan they get their second dose. Alright, so next slide please. So at the airline, we go through the disaster management cycle lah. Kitaran bencana, generally kat mana-mana pun there is a phase of mitigasi, phase of persediaan, preparedness, phase of response dan phase fasa pemulihan semula lah. So as an airline, we've always subscribed to apa yang diberikan melalui International Civil Aviation Organization dan juga World Health Organization International Health Regulation lah. Buku kuning ni bukan benda baru lah, dari dulu lagi. Kalau you as a traveller pergi African countries, South America countries, you kena cucuk for your yellow fever. Even kalau you pergi haji dengan umrah pun you kena cucuk dengan meningitis dan pneumococcal dan sebagainya. So it's nothing new in that sense. So now some countries maybe asking for the vaccine certification kan for COVID-19 dan sebagainya.
So it's always been there when we travel in the yesteryears, even until today. Kan? So in terms of preparedness, we've got the preparedness plan macam Cik Yap cakap tadi, dari mula SARS, pandemic flu, the last was Ebola and Zika in 2016 lah. So it's not only the airline, it's also the airport, the whole industry, aviation sector dan sebagainya. And along the way, our emergency response plan, coordination dan sebagainya, and hopefully we are in the recovery phase sekarang where we are getting our staff to vaccinated lah. At this stage, we are about 85% of our workforce of 11,000 yang at first dose lah. So those are benda-benda yang kita lakukan untuk menentukan the ecosystem dalam Malaysia Airlines, KLIA dan kargo dan sebagainya satu tempat yang selamat. That's for the time being I'm sharing dengan semua. Terima kasih Dr. Razin. Saya tengok kan langkah-langkah budaya selamat di aviation ni sebenarnya lebih strict, lebih ketat daripada industri lain. Saya fikir sebab industri aviation ni bukan setakat frontliner tapi dia juga cross border kan. Maknanya sebelum ada COVID-19 punya masalah ni memang dah ada Malaysia Airlines dah ada dia punya SOP untuk pandemik. Jadi bila ada COVID ni dia tak adalah kata dia starting fresh ke, dia baru nak start SOP ke, dia memang dah ada dia punya mitigating punya procedure kan. Yeah, betul, because our lessons learned from macam even Cik Yap cakap tadi, SARS dan Ebola dan sebagainya, and the International Civil Aviation Organization is very proactive dalam both safety and health aspect. So they collaborate with World Health Organization, Bangsa Dunia, dan ada satu platform kolaborasi yang dipanggilkan KAPKA dalam saya punya slide tadi, which was formed after SARS 2003, and then sampai sekarang the collaboration is in effect, dan a lot of programs and activities tengah berlangsung sekarang lah to address issue of COVID-19. And then you always remember from safety, aviation safety ni is high bukannya sebab apa. The simple thing is actually dia tak ada workshop lah dekat udara tu, ya. So kalau kapal rosak kat udara tu, there's a lot of mitigation and emergency procedure needs to be done, ya. So we always need to remember that lah. So everything that goes up must be tip top lah, daripada kru, cabin crew, pesawat tu sendiri dan sebagainya. Of course occasionally there is some minor glitch yang there is an SOP checklist dan sebagainya untuk mitigate. Ya. Terima kasih Cik Razin. Sebabnya kalau kita tengok pun di usahawan ataupun syarikat-syarikat yang tidak pernah melalui pandemik ataupun tak ada dia punya SOP untuk pandemik ni, bagi mereka untuk membudayakan budaya selamat ni adalah memang agak susah sebab dia orang tak pernah melalui pandemik ni. Tapi macam Malaysia Airlines, mereka memang dah ada dah dia punya SOP dia kalau dilanda pandemik. Jadi itu yang kita harap-harap kita boleh belajar lah dari sesi ini. Soalan saya seterusnya kepada Encik Amran Muhammad Tamin. Encik Amran, kalau kita melihat perkembangan COVID-19, ya, China merupakan negara pertama yang dilanda krisis pandemik ini dan juga negara pertama yang dapat mengatasi krisis COVID-19. Proton sebagai sebuah syarikat yang diterajui oleh Geely, iaitu sebuah syarikat antarabangsa yang beroperasi di seluruh dunia, apakah langkah-langkah keselamatan dan budaya selamat dan SOP yang berbeza berdasarkan pengalaman di China? Ramai yang tertanya-tanya, mungkin Proton ada mengikut sesetengah SOP daripada China ataupun daripada China di mana keberjayaan mereka untuk mengatasi pandemik ini kan. Mungkin Proton ada tak Proton mengikuti atau belajar daripada pengalaman di China? Silakan Cik Amran. Okey, terima kasih Dr. Amin. Pertama-tama kau buka Kelantan. Tak boleh kerja Kelantan lah. Kau jauh Selangor. Tapi boleh lah nak kerja Kelantan. Okey. Berbalik semula kepada budaya selamat dan juga mengatasi cabaran pandemik COVID-19.
Dan sebentar tadi kita pun dah mendengar daripada Mr. Yap, Datuk Razin berkenaan dengan polisi panduan, garis panduan keselamatan kesihatan tu memang rasanya organisasi atau syarikat-syarikat yang dah lama mungkin sudah ada, tetapi bila kita lihat balik pandemik yang mendatang yang bermula pada awal tahun 2000, Proton mungkin ada advantage sebab kita dengar dahulu dari China pada bulan November dah bunyi bising-bising di sana. Dan nampak orang pakai face mask, juga cerita-cerita dokumentari dan sebagainya. Dan kita juga mendapat maklumat awal oleh kerana ramai expatriate kita pun datang daripada Jili, daripada China, dan mereka pun memberikan sharing experience sharing macam mana nak buat apa. Sebab di sana pun pada mula-mulanya pada awal 2000 pun mereka mencari-cari apakah cara-caranya, adakah menggunakan kaedah yang sama boleh menyelesaikan masalah atau cabaran ni. Dan kalau saya ingat balik pada seawal bulan Januari 2020, Proton kita pun dah set up kita punya own task force committee untuk menghadapi cabaran yang pada masa itu mungkin belum sampai lagi pada masa itu mungkin, tetapi kita dah tahu dah dia akan datang. Jadi kita orang kata benchmark dengan China, sementara mereka expand dan juga melaksanakan corrective preventive action, kita juga follow suit lah. Dan kita apa yang kita buat yang berbeza, mungkin tak berbeza sangat, tapi oleh kerana benda ni pandemik, kita kena buat cepat. Apa yang kita buat? Kita buat scanning. Scanning tu bermaksud menggunakan kaedah-kaedah scanning elemen keselamatan kesihatan yang tadi Datuk Razin pun dah nyatakan, Cik Yap dah nyatakan. Lepas buat scanning tu kita buat all angle lah, dan sehingga ke tahap fundamental, iaitu scan balik apa peranan tugas tanggungjawab majikan employer, dan apa pula peranan tugas tanggungjawab pekerja. Because di Proton kita ni organisasi yang ada kesatuan, ada 5 kesatuan. So macam mana kita nak manuver untuk membawa perubahan yang kita jangkakan pada masa itu amat drastik. So beberapa tindakan telah dibuat lah, kalau saya boleh bagi sharing secara verbal lah. Yang pertama dari segi scanning, buat mapping kawasan-kawasan yang kata high risk area, medium risk area dan low risk area dekat semua premises. Sebab Proton ni dia end to end OEM, bermula daripada design dia, R&D dia, pergi ke prototype, naik ke manufacturing, pergi ke sales, after sales. Jadi dia punya chain of business tu banyak, dan chain itu merupakan advantage to the business. Tetapi bila ada pandemik ni jadi disadvantage. Bila satu kena, yang lain satu rantai. So what we did, kita buat scanning balik, and kita buat element by element, buat mapping. Itu yang kedua. Yang ketiganya dari segi allocation ataupun perancangan sumber manusia ni lah. Berapa ramai nak kena work from home, berapa ramai nak kena work in office, kan. Yang tu sementara kalau saya ingat seawal saya rasa kementerian sedang berusaha mendapatkan membuat polisi. Kita juga membuat polisi dalaman juga masa tu. So we started early, buat dia punya work from home, work in office awal itu, supaya orang kita tak ada crowd. Dan tadi Mr. ada sebut berkenaan dengan melawat kawasan, kan. Kalau kita ni ada campuran Geely China dengan Japanese Mitsubishi dulu, kita buat Gemba. So Gemba is something like very important tool lah. Every day kita buat Gemba tanpa gagap. Gemba spesifik sebab
untuk membawa perubahan budaya walaupun nampak mudah pakai face mask. Tetapi itu perkara baru. Nak disiplinkan orang itu pada masa itu, saya rasa kita semua agree lah. Awal 2000 tu nak pakai face mask macam nak pakai helmet. Susah sangat. Kan? So kita kena macam memujuk. That is another thing. So Genba is very important. Kemudian dari segi kita ada premis, orang kata ada one roof, ada kilang di Tanjung Malim dan di Shah Alam dan sebagainya, di premis-premis. Kita kena buat proses screening dekat entry point. Screening itu nampak mudah, tetapi sebenarnya nak jaga manusia ni bukan mudah. Sebab bila satu orang masuk ada simptom, memang dia akan merebak cepat. Dan mungkin kita boleh ingat pada gelombang yang pertama, virus tu dia tidak merebak cepat. Kita boleh zoom in. So kita ada punya polisi prosedurnya macam mana kita buat contact tracing. So kita buat contact tracing even before the government announce lah. Kita dah buat lah supaya kita tak contaminate dia punya proses. Contact tracing sampai ke tahap di mana kita boleh tahu keluarga dia, siapa dia, sampai kita kira lah, sampai ke detail. Supaya kita boleh halang dia orang daripada memasuki kawasan-kawasan yang kita tak benarkan lah. Selain daripada itu, dari segi hygiene. Hygiene ni sangat penting. Pada awalnya, dia punya pemahaman ni, hygiene hanya kebersihan. Tetapi bila masuk ke pandemik, kita terpaksa educate mereka tiap-tiap hari supaya mereka memahami keperluan nak hand sanitize, keperluan nak disinfection. Mula-mula semua menggigil, tak tahu nak buat macam mana. Termasuklah kita punya safety team. Cakap tapi nak buat berbeza. Itu bedanya. Mungkin kita tahu teori, kita tahu nak buat, tapi bila suruh buat dah tak tahu nak buat macam mana. Masing-masing aku. So Genba is itulah, turun kita troubleshoot macam tu. Next panduan yang kita buat, yang kita benchmark dengan syarikat di China, mungkin saya rasa percaya ada kaitan tadi dengan relate dengan Dato' Razin dari segi travelling, inbound, outbound. Yang tu pun kita kontrol sangat-sangat sebab kita nak ada imported cases. Sebab kita ramai engineer datang daripada that side, kita kena pastikan stringent quarantine lah, kena full compliant. Kalau tidak dia membawa virus yang lain pula. Dan selain pada tu kita ada juga buat prosedur restriction di kawasan-kawasan macam common area, restricted area itu saya rasa company lain pada buat, dan kita buat tu untuk memastikan orang-orang kita ni sentiasa selamat dan tidak dijangkiti oleh COVID-19. Kenapa kita buat begitu awal? Sebab bila kita tengok dalam konteks Proton, di Shah Alam contohnya, rata-rata mereka ni golongan ataupun warga yang otai. Maksudnya dah lama dah mereka duduk di kawasan, di section Shah Alam, dan mereka itu bekerja di satu tempat dan duduk di tempat yang sama, komuniti yang sama. So kita berfikir, kita buat scanning di premis, tetapi kita hanya boleh restrict SOP polisi di kawasan tempat kerja. Apa jadi di rumah, di kawasan kejiranan, di kawasan-kawasan komuniti mereka. Itu pun kita terpaksa bukan setakat ambil tahu, kita pantau. So kena ada restriction dari segi itu. Wah, kalau mereka jumpa jiran pun kita kena tahu jiran tu ada positif ke, close contact dan sebagainya. Dan sehingga ke tahap bagaimana kita nak pastikan kalau ada warga kerja yang positif, apa kita nak buat. Kita kena bentak satu sebab nak buat ni tak cukup satu orang, dua orang atau tiga orang, sebab kena pantau dia masif, jadi pandemik. Jadi mungkin Cik Amir boleh share tak satu slide yang saya bagi contoh ni. Okey.
Ni kena minta maaf ni bahasa Jawa sikit. Okey, ini panduan macam mana kita nak menguruskan warga kerjanya sekiranya mereka positif. Sebab macam kita katakan, ini adalah satu virus yang baru dan bila terkena, dia kemungkinan besar terkena dengan ahli keluarganya. Jadi bukan hanya fizikal, bukan hanya bawa ke jumpa ke hospital, tetapi kita kena jaga emosi dia, emosi keluarga dia. Kalau tidak, memang tak boleh buat kerja. So, we manage, katakan yang ini yang ditunjukkan ni P1. P1 tu maksudnya orang yang positif lah. Dia ada journey, ada dia punya journey daripada positif sampailah dia recover. So, pada peringkat recovery, bila kita test dia guna swab test positif, so kita kena bukan hanya take care pekerja itu, kita akan hantar kita punya team buat home disinfection di rumah mereka. Kita tak tunggu ke mereka sebab mereka sibuk. Banyak lagi rumah nak dibuat disinfeksi. Kita buat sendiri at our own cost to make sure the family of the employee itu selamat. Okay. Kemudian family kita buat swab test. Sebab kita nak pastikan kita bendung di situ. Jangan sampai terkeluar merebak di komuniti. Sebab komuniti mereka pun warga Proton juga kebanyakannya. So we have to start from there. That is the different thing yang kita kena buat. Yang ketiga, memaklumkanlah communication. Yang orang yang positif tu kita kena bagi tahu awal, you akan pergi ke arah ni ke, supaya mereka tahu dan mereka tidak panik. Okay. Yang kedua, next stage tu dari segi treatment. Ada yang tak perlu ke hospital, kita tahu. Tapi kalau ada yang ke hospital, perlu ke dibuat treatment yang lebih. So kita ada dia punya step by step lah. Ini pun warga tim kita pun ada memberikan support lah. Sementara pekerja itu dia berada di ward ataupun di hospital, kita sentiasa berhubung dengan ahli keluarganya untuk menjaga emosi. Dan pada masa yang sama, kita juga memberi bantuan. Kadang-kadang mereka ni ada yang bekerja tu sole breadwinner atau satu orang saja punya pendapatan. Kadang-kadang orang tu masuk hospital, bank account pun dibawa sekali. Jadi ibunya dengan anak-anak tak ada pendapatan. So kita terpaksa divert, keluarkan cek. All the small thing tu kita kena ambil tahu, kena ambil kira. Ya. Dan food bank pun kita bagi. So sebelum kita end of food bank, sekarang sebenarnya food bank kita dah buat lama dah untuk mereka yang terkesan. Kita boleh imagine lah kalau mereka operator pengeluaran, sole breadwinner, kalau mereka tak kerja, definitely akan bagi impact walaupun gajinya ada, tetapi nak menjaga kelangsungan kehidupan mereka. Kemudian step yang ketiga dari segi recovery, discharge. Kalau dia keluar daripada hospital, kita pastikan orang kita tunggu mereka dengan kereta Proton kita. Wow. Kita dah tunggu dah. So we will welcome them back. Kita sambut mereka, tak ada kapet merah je. Kita sambut dengan driver kita, dengan kita punya kereta. Because orang ini adalah warga kita. So kita kena jaga dia. Kan? Nak meraihkan yang mereka sihat tu. So bawa and then quarantine. So home quarantine pun kita continue. Maknanya daripada awal mereka kena sampailah habis tempoh quarantine after discharge, kita ada daily communication bersama-sama mereka supaya kita tahu apa dia punya information apa semua. Pun begitu kalau kita nak nyatakan, ada juga cabaran-cabaran di mana bila gelombang kedua masuk gelombang ketiga, bila Delta virus keluar, kita boleh bayangkan. Kalau dahulu gelombang pertama virus kita boleh trace P1, close contact, apa semua detail dengan profil sekali. Tetapi sekarang terlalu cepat. Merebak terlalu cepat. So kita nak cari yang close contact dah cross close contact. Dah susah. Yang patutnya close contact di positif dan sebagainya. So again, polisi tu kena lebih dinamik. Sekarang kita ubah swab pula. Di mana bila kena je terus kita buat orang kata we circle dia punya community, check habis semua. Kita boleh tahu dia solat maghrib
di surau ke di masjid hari tu. Orang suka. Sebab kita nak tahu orang itu akan bawa apa virus mana potensi, dan kita akan stop dia jangan pergi office dan sebagainya. So itu adalah satu contoh lah. Ini contoh SOP ataupun isi panduan yang kita beri, dan macam mana kita empower kita punya ketua-ketua jabatan, kita penyelia untuk memastikan kita menangani dan mengatasi pandemik yang kian melonjak dia punya kes dengan Delta virus dan sebagainya. So itu saja untuk waktu ini. Terima kasih. Terima kasih Cik Amran. Saya terpegun mendengar macam mana Proton menjaga ekosistem dan juga warga kerja Proton daripada bukan sahaja pekerja, dia punya keluarga sekalipun. Kalau kita tengok di luar sana, kita tengok the mental punya masalah ni kan, sampai ramai yang membunuh diri kan. Jadi untuk mengatasi masalah mental ni, Proton menyediakan support system, sokongan support system kepada keluarga pekerja yang mengalami masalah COVID ini. Saya teruja lah dengan cara Proton jaga pekerja. Cik Amran, nak tanya kan, I think Proton ada advantage lah, sebabnya dia dapat dia punya maklum balas betapa teruknya krisis COVID ni daripada China, sebab ramai pengurusan daripada China. Jadi mereka mengambil serius COVID ni daripada hari pertama lagi. Sebab saya ingat zaman-zaman dulu, tahun lepas masa kita di permulaan COVID dulu, banyak syarikat dan juga orang ramai lah, dia tak tahu sebenarnya betapa serius COVID ni kan. Tengah tu yang langgar SOP pun ada, yang tak ikut SOP pun ada kan. Tapi Proton ni sebab dia tahu betapa kritikalnya krisis di China, sebab dia orang dulu kena, pengurusan di Proton ni terus mengambil langkah yang drastik untuk memastikan penularan wabak COVID-19 ni di Proton dijaga daripada awal. Saya amat teruja lah dengan sikap Proton. Kita teruskan ya. Soalan saya seterusnya kepada Mr. Yap. Mr. Yap, apakah cabaran dalam pelaksanaan budaya selamat di tempat kerja dan cara untuk mengatasinya? Adakah pembudayaan ini sesenang seperti mengeluarkan SOP MKN dan semua kena dan harus patuh, atau tindakan akan diambil seperti saman berpuluh-puluh ribu? Is it as simple as coming out with an SOP macam Cik Amran cakap tadi, keluarkan dengan satu plan, nak pastikan bahawa semua orang ikut, kita ikut. Tapi apakah cabaran dalam pelaksanaan budaya ni pada pendapat Mr. Yap? So thanks Cik Amin. I think seperti Cik Amin, saya jugalah very very impressed by apa yang saya dengar, apa yang dibuat oleh Proton, sebab saya rasa cabarannya sama and I think Proton has been doing the right thing because cabaran yang pertama macam mana kita nak balance kan motivasi pekerja dengan rules atau saman yang macam Cik Amin cakap tu kan. So how do we balance this? And then kita nak adakan sistem pengurusan atau management system, tapi yang macam kita tahu varian ni berubah-ubah kan, dan penularan dia pun berubah-ubah. So macam mana kita nak buat satu sistem yang dynamic? So I think the main thing is it starts with the pemimpin. Kan? Kalau pemimpin macam pemimpin Proton, then it becomes easier. Kan? Dia faham yang pekerja ni adalah keluarga kami dan kita akan jaga you A sampai Z. So I think that is the starting point. So kalau cabaran itu kita faham dan kita kata this is how we will do it, then we can start. So I think that's the first thing lah. How do we balance motivasi dengan peraturan, ataupun kita sama ada kita nak saman ke, kita nak motivasikan orang ke, then management system ataupun sistem pengurusan. So that part has to be addressed. So yang cabaran pertama. Then yang cabaran yang kedua ni, penyelesaian tidak boleh datang daripada pihak pengurusan.
ya, sebab pengurusan tak akan nampak, ya, kecuali pengurusan yang selalu turun padang ataupun gambar yang macam Cik Amran cakap, ya. Dan not only that, dan dari akar umbi tu, it has to come from bottom up, ya. So kecuali pekerja-pekerja percaya yang dia dinilaikan sebagai seorang ahli keluarga, dia tak akan cakap. Tapi kalau dia dinilaikan, dia rasa, I am a family member, the company cares for me and I better speak up because yang lain semua pun macam ahli keluarga saya, then they will speak up. So the trick is, cabaran yang kedua is, how do we get them to speak up and to act on it. Ya, so macam yang Cik Amran, macam yang Datuk Razin cakap tadi. Nak buat sistem SOP, nak buat sistem pengurusan senang. Tapi nak dapatkan compliance, ya, nak dapat buy-in, yang tu yang menjadi cabaran. But it's not impossible. I think macam Proton, macam MBB cakap kan, if you treat people well, people will buy in. And of course, how do you communicate that? And that has to happen day in, day out. Ya, I can imagine yang macam contoh yang tadi dikongsikan, I think it was Cik Amran cakap kan. Ya, orang nak mengerjakan solat kan. And I can understand that people will say, I want to go to this mosque or I want to go to that surau. Ya. Tapi kalau kita tak communicate dan dia tak tahu yang contact tracing tu important, dia akan pergi saja. So, I suppose the challenge is kita tak cakap tak boleh pergi. Kecuali dalam keadaan yang terhad, ya memang tak boleh pergilah. Tapi kalau nak pergi boleh, but make sure it's contactable, it's traceable. Yeah, so I suppose the two challenges lah. Yeah, how do you get buy-in, and that has to be balanced. Yeah, and second is how do you get people to push from ground up, penyelesaian dari akar umbi. I think that will be the two challenges lah. Yeah, and I think in itself that is the solution as well lah. Yeah. Identifying the challenges, identifying, mengenal pasti cabaran tu supaya ia boleh diatasi. Ya. Terima kasih Mr. Yap. Soalan seterusnya saya nak tanya Dr. Razin. Dr. Razin, from your experience dan pengalaman Dr. Razin, apakah tindakan yang diambil sekiranya, because aviation ni, penerbangan ni ialah satu industri yang you cannot afford a mistake. Tak boleh buat kesalahan. Kalau buat kesalahan, macam Cik Razin katalah, tak ada workshop kat atas sana. Kalau ada silap, nanti dia jatuh kan. Jadi apakah tindakan yang diambil sekiranya pekerja melanggar langkah-langkah keselamatan tersebut? Kalau ada langkah keselamatan, ada pembudayaan selamat, apakah langkah yang diambil, tindakan yang diambil kalau pekerja melanggar langkah tersebut? Is it does Malaysia Airlines mengamalkan sistem punitive or reward measure? Sebab macam Cik Amran kata, Mr. Yap pun kata, memang susah untuk kita mengawal dan memerhati semua pekerja. Macam mana cara kalau kita mesti ada bad apple punya, mana-mana syarikat kan. Macam mana cara kita nak handle orang this bad apple ni? Supaya dia orang, supaya macam kita punya kerajaan kita, dia buat satu punitive measure. Kalau orang langgar, 10,000 saman. So hopefully that will be a punitive supaya orang semua tak ikut. Tapi bila dia letak jumlah saman 10,000 ke 20,000 ke 50,000 ada satu kes tu, ia bukan jadi punitive. Jadi orang tak peduli, sama-sama lah kan. Jadi macam mana kita nak handle orang macam ni kalau dalam satu organisasi? Macam mana kita nak handle pekerja-pekerja yang tak mengikut SOP atau tak mengikut budaya selamat yang kita nak terapkan kepada semua pekerja? Silakan Dr. Razin. Okay, terima kasih. In Malaysia Airlines, kita in any incident or event dan sebagainya, we go through the investigation lah, and the application of the investigation is root cause analysis and corrective action measure and corrective plan. Dalam proses siasatan tu, kalau kita jumpa atau temui behavior punya isu, tingkah laku, perlakuan dan sebagainya, and we analyse whether tingkah laku tu disebabkan oleh error
kesilapan yang genuine lah ya. Pelbagai sebab, sama ada dia tak tahu, dia tak faham, dia tak cukup latihan dan sebagainya. We address that issue, and then if insiden tu disebabkan oleh pelanggaran SOP non-compliance ataupun violation, then we address that issue in a different manner lah. So itu yang kita namakan just culture, iaitu budaya adil. So kalau betul the person was not trained, was not aware, was not given the information, jadi kita look back at the organisation itself. Kenapa dia tak dapat maklumat ke, tak dapat latihan ni dan sebagainya. So that there is a line drawn, however, kalau you violate then it goes through an administrative punya proses, consequence management dan sebagainya. So because of that, kita pun bagi peluang kepada kita punya staff to report through the safety report, sama adanya incident report which is mandatory ataupun hazard report which is near miss or something to be improved dan sebagainya. So bread and butter to the aviation industry is actually the laporan hazard atau laporan insiden dan sebagainya. So from there you akan improve dari segi menentukan kejadian ni tak berulang dan sebagainya. So it is a balance lah. It's not purely punitive and not purely relaxed punya attitude towards an incident dan sebagainya. The most important thing is to kita pun berpandukan kepada International Civil Aviation Organization, Annex 13, Accident Investigation dan sebagainya. When we do the investigation is to find the root cause and not to apportion blame, bukan untuk salahkan individu dan sebagainya, but untuk pelajari dari sebab apa insiden itu berlaku supaya dia tak berulang. So that is how most airlines apply this. Share that. Terima kasih Dr. Ya, Dr. Razin, sorry, Yap ya, mencelah sikit. This is what I'm hearing is fantastic, because dari segi pengalaman koperasi minyak kan, koperasi minyak pula, company minyak ya, dia orang ada apa yang dia panggil golden rules, safety golden rule, dan dia tiga peraturan ya. Peraturan yang pertama ialah comply ataupun patuh. Jadi peraturan kita kena tahu dan kita kena patuh. Yang kedua ialah intervene ataupun campur tangan. Jadi bila kita tengok apa yang tak betul, kita kena campur tangan, dan kita diberi sepenuh kuasa untuk campur tangan. Dan yang ketiga adalah respect ataupun hormat terhadap stakeholders, so stakeholders can be neighbours and all this. But I suppose why I mencelah ni, sebab dalam tiga golden rule ni, yang the component yang jadi underlying policy ni senang. Dia cakap macam ni, dia kata please know the golden rule and please make sure you comply, because if you don't comply, you are no longer a part of the family. And I think what you are describing is pretty much the same. And saya rasa ada bagus ni atau baik ni kalau kita consider benda-benda macam ni kan, dan kita gunakan dalam setiap hari lah. So it's fantastic, Dato'. It's fantastic. Back to you, Cik Am. Okay, terima kasih Mr. Yap. Saya pun nak tanya pendapat Cik Amran dalam membudayakan budaya selamat ni, macam Cik Amran dengan di Proton tu, Cik Amran ada buat banyak inisiatif untuk menjaga keluarga Proton ni. Tapi saya pasti dalam memastikan tiada penularan di dalam ekosistem Proton, saya pasti mesti ada bad apple, mesti ada orang yang melanggar ataupun tidak mengikut prosedur. Macam mana, how do you manage that? Macam mana Cik Amran menguruskan semua yang this bad apple ni, yang mana yang tidak, yang melanggar ataupun tidak mengikut SOP ni?
sebabnya ini membabitkan nyawa kan. Ini membabitkan nyawa kan. Kalau saya tengok kita punya SOP yang dikeluarkan oleh MKN, saya pun kadang-kadang tertanya kan, macam mana dia orang nak menguatkuasakan budaya selamat ni kalau dia sama 50,000 orang tak makan saman, kalau dia nak sama 10,000 pun tak makan saman, kalau nak suruh tutup kedai pun orang piket mengamuk. Jadi ini nak menjaga rakyat. Kalau di dalam organisasi Proton, how do you manage this orang yang melanggar budaya? Okay, very much challenging question. Soalan tu memang kita ditanya pada awal tahun lepas ni dan juga tahun ini. Macam mana nak uruskan bad apple ni. Tapi sebelum tu mungkin boleh juga saya sharekan bila berlaku pandemik begini, apa yang berlaku sebenarnya kita dah 18 bulan dah lebih 18 bulan kot. Daripada gelombang pertama, kita immediately adakan daily meeting every day 8 pagi, never fail. Selagi nama dia hari kerja, Monday to Friday memang ada daily meeting. Tujuan dia untuk update, follow up, follow through. Topik dia on COVID-19 saja. Topik COVID-19. Maknanya kalau ada kes, okey, apa respons kita? Apa follow up kita? Apa follow through? Kalau katakan okey, semalam berlaku tu, okey. Hari ni juga pagi ni go Genbah. So memang ada, nescaya dalam apa orang kata setan dan kelapa mesti ada yang tak sama kan. Jadi sama juga kalau ada tandan kelapa yang tak elok tu kita keluarkan. Jadi kalau dalam satu masyarakat pekerja ni, kita bila buat Genbah, kita wakilkan ketua-ketua jabatan, kita assign. Katakan ketua jabatan kualiti dia rotate dia Genbah untuk di bahagian warehouse per cross audit dekat tempat lain every day, sehingga mereka yang tegar tak mau dengar, lama-lama kalau tak nak dengar pun tak apalah, janji dia takut. Bila dia takut dia akan ikut kan. Walaupun kita balik dia tak nak comply, tak apa, hari-hari kita buat, lama-lama dia fed up, lama-lama dia nampak kita jauh pun dia akan pakai dan dia akan jadi habit. Orang ni kan ada dia punya level of mentality. Kalau bagian operator, kalau daripada pekerja asing, berbeza cara dia. Kontraktor kerja asing yang mungkin komunikasi tak cukup. Jadi cara dia kena, we must be visibly seen. Kita kena dilihat berada di situ dan melihat mereka buat apa yang tak patut. Dan kita tegur depan-depan dia supaya dia tahu. Walaupun awal-awal dia akan react atau retaliate, tak apa, sebab mereka manusia macam kita juga. Awal-awal tegur memang marah lah. Tapi kalau hari-hari kita tegur benda yang baik, lama-lama dia pun segan lah nak kata betul tak betul. So that's one of the things. Kemudian dari segi kalau saya nak sebut regimen kan mungkin terlalu keras. How we regimen this is through action yang mana lebih kepada response. Maknanya katakanlah dalam satu minggu tu MKN buat announcement apa perubahan-perubahan. Immediately the same day atau the following daily meeting kita akan respond and put that into action. Dan the same day we follow up, follow through. So we always in tandem dengan apa inisiatif daripada MKN, daripada kerajaan supaya kita sentiasa on the toe lah. Kita tak dengar. Kalau tidak, kita akan mungkin memberi kesan buruk kepada kita punya kaki tangan. Kan, macam saya tadi, nak regimen dan safety ni, dalam safety ni bukan satu subjek yang popular di kalangan pekerja kan. Semua orang tak suka safety. Semua orang tak suka. Kalau makan suka kan. So macam tu. So kita kena buat sentiasa sampai mereka tak boleh kata apa. So kalau di Proton memang betul lah, hari-hari memang pagi ada meeting dalam setengah jam, chair by the CEO. Every day without fail, kecuali public holiday, Saturday, Sunday. Yang itu kita update guna WhatsApp. Kita tak kena really. Nasib baik dia bagi. Kalau tidak, hari-hari kita ada meeting. So tujuan dia sebab we are distant. We are not working together with them sebab ada yang work from home, ada yang split in operation, in production.
So cara dia adalah kena ada intact. The towering post is very very important. Dia ada control tower. So we will follow suit. Itu dia punya tonggak lah kita tadi kan. Yang seterusnya dari segi perubahan, mengkomunikasikan perubahan polisi, kita biasanya kita akan support dengan lesson learned. Bukan hanya okay, you tak buat ni, I render you tak buat ni. Nah, kita bagi tahu ni orang ni positif sebab apa macam ni. Apa lesson dia? Kita bagi tahu. Kita engage dengan kesatuan, kita engage dengan cudi. You must be empower, you do. Dan kita perlu. Sebab bukan semua orang ada level awareness yang sama. Especially this new topic, walaupun dah tahun lebih masih lagi bercedaru lagi dari segi pemahaman. Dan seterusnya pada punya the next action or the current action that we did, kita punya objektif untuk cepat memberikan vaksin kepada semua warga kerjanya. Alhamdulillah akad 2 minggu lepas kita dah complete I think about 95% of our employee dapat first dose. So by next week, by 6 or 10 of August, or 90% of our people will be completed those 2. So itu pun sebab kita tahu with the new virus, there's no other way we have to do vaccination. Again, benda tu pun kita respon daripada polisi kerajaan. Kita buat, kita masukkan. So kita punya polisi always dynamic macam tu. Supaya kita boleh rasakan cepat, vaccinate, and then we can achieve kita punya minimum 80% herd immunity secepat mungkin. Dan sekarang kita pursue untuk vendor pula. Vendor juga macam kita guna lesson learn macam mana kita menjaga pekerja dan juga keluarga. Kita kata tak apa, walaupun vendor itu supply parts kepada kita punya competitor, they are all human. Kalau dia sakit, dia positif, dia pun tak ada supply kita, tak ada supply lain. Kata okay, we vaccinate. Kita buat sama-sama, we make use of MITI, PIKAS apa semua, buat sekali. So tak kisahlah. Janji sama-sama community kita for few 100,000 people dalam otomotif, all to achieve minimum 80% immunity. InsyaAllah. Thank you. Ya, terima kasih Cik Amran. Saya ada 2 perkara lah yang saya nak sentuhkan. Pertama sekalinya, pukul 8 pagi punya, masa saya dulu kita panggil war room. Untuk mengatasi penularan pandemik COVID-19 ni, Proton mengadakan what we call a war room setiap pagi untuk melihat situasi jangkitan COVID ni. Saya rasa itu ni pertama kali saya dengar lah syarikat yang betul-betul buat mengambil serius betapa seriusnya penularan COVID ni sampai mengadakan satu war room setiap pagi. Yang tu saya boleh tabih hormat. Keduanya, vaccination untuk pekerja Proton ni, ini adalah satu drive yang dipandu oleh Proton sendiri. Kita bekerjasama dengan MITI lah, dengan MITI under program PIKAS, Public Private Partnership. So kita betul-betul maximize this scheme to speed up kita punya vaccination. Alhamdulillah, I'm very proud to hear that, Cik Amran. I'm very proud to hear that you push the priority for vaccination ni sebagai satu keutamaan untuk warga Proton. Saya harap keutamaan yang sama disalurkan kepada vendor dan juga kepada dealer Proton, because dia orang semua dalam satu ekosistem kan. Ya. Itu soalan kita yang kita dah hampir ke pengakhiran kita punya program. Saya nak tanya satu lagi soalan kepada semua panel-panel. Dalam kita membudayakan budaya selamat ni, macam Proton of course you dah pergi all out kan. Sebenarnya berapakah kos dia ini supaya kita boleh memberi manfaat kepada syarikat-syarikat yang kecil yang mana nak mengadaptasikan budaya selamat ni? Berapakah jumlah kos yang terbabit kalau kita nak membudayakan budaya selamat? Boleh saya buka kepada semua panel, siapa yang nak pergi dulu. Apakah kos yang terbabit kalau kita nak membudayakan budaya selamat di syarikat-syarikat? Katakanlah kita nak bagi nasihat dekat semua syarikat baru untuk explore, untuk mengambil pendekatan budaya selamat ini di syarikat mereka.
If boleh saya jawab kalau boleh lah. Ya, boleh. Sorry. In an airline ni it's a bit difficult kalau nak cakap department punya cost in terms of managing safety, maybe a few millions lah kan, but everyone knows the biggest cost dalam sistem atau syarikat penerbangan ialah maintenance atau engineering kan. For Malaysia Airlines kita ada 83 pesawat with the A380 lah, so you can imagine the cost of maintenance is almost 40% of the whole cost of operation sebenarnya. So selain daripada fuel is the other big one lah kan. So susah sikit nak bubuk one ballpark figure lah kalau for an airline to say, because every aircraft yang kita dispatch has to be 100% tip top lah from the engineering punya side kan. So and you can imagine that is the cost to Malaysia Airlines lah in that sense. I'm sure all airlines pun the other airlines lah, Malindo or that probably the but in terms of the safety management system itself, dalam department saya lah, in terms of cost of orang, you know, we have about 37 or 35 of us yang run the department for the group, corporate safety dan sebagainya, termasuk quality assurance, termasuk occupational safety health, termasuk radiation safety dan sebagainya. So in terms of emolument dan sebagainya, we need almost 4.5 million a year, and for the running of software, 3 major software yang kami inilah, corporate safety information system, flight data analysis and electronic documentation system, there's another almost 2.5 million lah. We're going digital in that sense dan sebagainya. So all in almost close to 6.87 million a year. Wow. There is a department lah kan, manning 11,000 people or 83 aircraft. But like I said, the highest cost is maintenance. Safety lah, basically kan. Yeah. Terima kasih Dr. Razin. Mr. Yap, you boleh berkongsi sedikit pengalaman dari segi costing. Katakanlah kalau syarikat SME ataupun micro SME, kalau mereka nak to adapt this budaya selamat ni di syarikat mereka, is it an impossible cost to adakah kos terlampau tinggi untuk syarikat-syarikat kecil mengambil pendekatan? Very good question, Min. In my opinion, I think kalau kita nak approach safety dengan, and especially for small companies, SMEs and all this, I don't think it is necessary that kalau for us to have a department or a big team for HSC, or keselamatan. I think more important is kalau kita ada subject matter experts dalam tu. So as long as kalau kita ada designate orang-orang yang kerja dia fokus on this, because for example dalam company minyak kan, masa kita orang buat minyak pelincir for example, we will have a marketing manager part time, tapi function dia will include budaya selamat. Dalam masa saya bekerja dengan rangkaian bekalan, yang itu kita ada satu team, then that team is also supported by global punya team, because I'm sure macam yang Datuk Razin cakap kan, because you need to also synchronize dengan other suppliers, other global businesses kan. So but for a SME, I think the best thing is to have a focus and say, make one person and say, kerja you focus on budaya selamat. So you scan the ground, you scan the news, listen to MKN, listen to
KKM and all this, and then you pick the best. Because kalau nak cakap nak buat semua, kan, just like just now the tangga budaya keselamatan kan, ya, kalau you nak buat semua, then tak berbaloi, the cost is not balanced dengan profit, then it becomes a challenge, So my advice will be, it is not necessary to go to the point where you establish a big team. Do what you can afford. Ya, macam mesti kata, dia kena, it has to begin with the leader, dengan pemimpin. So pemimpin tu harus mengambil pendekatan untuk memberi fokus kepada budaya selamat ni, supaya semua syarikat dia dan pekerja dia boleh mengambil maklum daripada, boleh mengambil dia punya aura daripada pemimpin tu, dan dia akan ikut lah kan. Saya pun tertarik tadi dengan cakap Encik Amran cakap tadi. Sebenarnya kalau benda ni nak dilakukan, ia boleh dilakukan sebenarnya kalau ikut secara teori tanpa kos. Cuma kita kena timbulkan the sense of belonging, kena timbulkan semangat satu keluarga dengan pekerja. Kalau kita menjaga pekerja kita, menjaga dia punya ahli keluarga dia, ini pekerja ni akan merapatkan lagi silaturahim di antara majikan dan juga dengan pekerja, dan dengan secara automatik dia punya budaya selamat tu dia akan ikut kepada pemimpin lah kan. Kalau kita nak menimbulkan budaya seperti ini, ia tidak memakan kos yang besar kan. Mungkin Cik Amran boleh berkongsi sedikit dari segi, sebab kalau bila kita punya ekonomi dibuka kembali, beratus ataupun beribu syarikat terpaksa beroperasi di dalam suasana pandemik. Jadi apakah nasihat Encik Amran kepada syarikat-syarikat kecil untuk mereka maju ke depan? Kita tak payah tengok jauh Encik Amran, kalau kita tengok dari segi pengedar, dealer kan, dealer ni, kalau dealer pun dalam SME juga. Adakah macam mana cara dia orang nak membudayakan, nak mengambil pendekatan budaya selamat ni di satu dealer itu? Boleh Cik Amran berkongsi sikit? Okey. Dia soalan punca tadi berkenaan dengan how much untuk kita punya bajet nak buat budaya kerja selamat, yang mana saya setuju dengan Dato' Razin, dengan Mr. Yap. Nak jawab soalan tu solid memang quite tough lah, sebab dia akan tanya balik, di mana kita sekarang kan, where are we now? Are we at the stable history of safety culture, ataupun baru nak mula, ataupun dah sampai ke level macam saya raih tadi kan, moving towards more on integrated punya safety. Then we have to ask ourselves, and then berbalik pada Chairman tadi kata kan, sama ada kita nak cepat, kita go robust, ataupun kita nak go gradual, selari dengan perubahan struktur and then business expansion. Itu pun semua nak kena jawab dulu, barulah kita boleh tahu how much actually kita nak kena invest untuk safety. Kalau kita tengok balik ada punya fundamental acts of safety untuk pastikan keselamatan kesihatan di tempat kerja sebagaimana practical kan, as practical as can be, not as much as can be. So that needs to align towards the budget ataupun investment yang kita nak buat. Jadi, tapi kalau kita tengok dengan keadaan sekarang dengan pressure pandemik COVID-19 ni, contoh macam nak buat swab test, nak beli test ber-RTK, itu pun it cost a lot. Kalau satu minggu kena buat satu kali, bincang masa depan kita kan. Kalau small company, satu katakan kena buat 2 kali test satu minggu, that it cost about meals lah kan, more than meals a week. Jadi kalau saya imbas balik, sebelum ada pandemik ini, kalau di peringkat Proton dalam keadaan biasa, the budget overall is less than 1% of basic salary per year. Tapi bila ada pandemik begini, kira-kira lebih kurang 1% lah. 1% of total basic salary.
So you can imagine that's the impact. So kalau usahawan as an entrepreneur, kita nampak bila ada kes-kes begini, ada nak kena beli all those tools, sediakanlah about 1% of your punya total basic salary per year. Macam tu. Harapnya boleh claim balik lah daripada yang mana agensi mana kan. Because macam sekarang ni ada pemulih, I think we can claim back from at 10% amount from HRDF yang kita tak pakai. So kalau kita buat program pembasmian begitu, we can claim back. Itu kalau saya tak silap lah, kita pun plan nak buat juga. So at least kita boleh minimize kita punya burden. The same goes to dekat dealers lah. Dealers definitely the size will be slightly smaller compared with vendors manufacturing, but still a cost. Yeah, Still a cost. So that's my comment. Yeah. Okay, terima kasih banyak Cik Amran. Kita dah sampai ke penghujung program kita. Sebelum kita tamatkan program kita, kalau saya nak bagi peluang dekat semua panel-panel untuk membuat ringkasan penutup, dan juga kalau ada nasihat yang panel kita boleh bagi kepada semua penonton kita di rumah berkenaan dengan Proses Selamat ni, kalau boleh bagi nasihat sedikit sebelum kita tutup kita punya program. Saya mungkin mulakan dulu dengan Mr. Yap. Okay. Thank you Cik Amin. Cik Amir, boleh kita pergi ke slide yang disediakan tak? Okay. While waiting for Cik Amir, I think berbalik kepada apa yang saudara Amran tadi cakap kan, I think mengenai budaya selamat kan, kita kena faham yang risiko yang ada ni kan, macam Cik Amran, Cik Datuk Razin cakap kan, risiko selamat ni kita tidak boleh menolak sampai dia jadi kosong, ya. So dalam budaya selamat kita selalu guna akronim ALARP, ALARP, or as low as reasonably possible. That means kita control, kita just put in kawalan control to try and push it to the as low as possible. Yeah. So terpulanglah pada kita, and we have to be clever about this, because macam Cik Amran tak cakap tadi kan, kalau kita nak buat swab test kan tiap minggu macam ni, kalau company besar mungkin boleh tahan lagi. Kalau company kecil SME, I think parok lah kan, Negeri Kelantan ni selesai lah kan. So it could be that. Yeah. So I suppose just before, as for my close, just sharing, Cik Amir, mungkin kita pergi ke slide yang 10 seterusnya. Saya rasa bagi saya lah kan, pandemik ni sekarang ni, pada pendapat saya dah jadi endemik lah. Yeah, it's already embedded in our system, and then what are the things yang we have to look for? And kalau dah jadi endemik, bagi saya ekonomi is no brainer. Ekonomi perlu dijana kembali. Yeah, and how do we do that? I think the 5 items that all of the panel members have been talking about, vaccination, penjarakan sosial, pakai mask, then contact tracing, uji dan penjejakan, then I think the other item is ventilation and circulation. I think now that kita faham lebih baik tentang COVID, dan especially yang variant Delta ni, highly contagious, this is going to be another challenge, the sistem pengudaraan dan peredaran. And I think just now Cik Amran, Datuk Razin also cover kan, pekerja tempatan dan pekerja asing, they have to be comfortable with us, and I think not only that, because we also spoke about how these people will be the one yang penyelesaian akan datang dari akar umbi. So we have to treat our people right, we have to treat them like a family, and we must not neglect yang I letak kat bawah tu, yang anchor tu, kesihatan mental. I think Cik Amin, you mentioned that a few times tonight. Itu amat penting kan. Lockdown ni nampak relax lah, santai duduk kat rumah tengok TV, baca surat khabar.
but I think it creates a lot of stresses. Yeah, and I think I'm very impressed dengan cara Proton dah buat to help people out. Yeah, and so then the question is to our audience, kan? So what is it that they want to focus on? So I suppose business continuity for me ada 3 teras. Yeah, first is dengan lockdown yang datang dan yang akan datang, make no mistake, working from home is going to be a reality. So macam mana kita nak buat? Yeah, and working from home is fine. Then the next portion is customer. Yeah, macam mana kita nak bagi customer support pada customer kita ataupun sokongan pelanggan. Yeah, because dia kena comfortable yang walaupun kita bekerja dari rumah, sistem kita masih jalan. And of course, the third leg is supply chain. Yeah, rangkaian bekalan. I think especially from MAB and Proton, I think they have elaborated a lot more. How do we make sure that rangkaian bekalan ni tak terjejas? Yeah, because packaging semua nak keluarkan kereta, for example, senang. Kereta semua dah siap, tayar sebiji tak cukup. Takkan nak keluar 3 tayar kan, you know. So it sounds trivial, but I think this is the reality. Yeah, and Cik Ami, if we can go to the last slide. Yeah, and I suppose just to close then is just this one. It's just to share that yang tadi yang I cakap tu kan, yang 3 bubble tu, dan I also share about if you can afford, sediakan satu pasukan. If you cannot afford, if you have a small team, then just make sure you ada pemikiran khas untuk krisis. Yeah, and I'm sharing a template of how I try to manage a crisis lah. Yeah, and that template I merge it with the present pandemic or endemic. Yeah, and kita tahu kan, kalau datang varian baru, biasanya dalam 2-4 minggu kita akan nampak satu tu. Yeah, and the idea is to segment it dalam timeline yang 4 stages. Ya, stage pertama 2 sampai 4 minggu, stage kedua 3-6 bulan, stage ketiga 1-2 tahun. Ya, because this is what we are hearing, that the pandemic will last much longer. And yang last ni bukan adik Barubian, ya, norma baru ni actually is just a direct translation, new normal, ya, not related to Barubian at all. Yeah, but I suppose jokes aside, the idea is then we should be looking and saying, apakah senario yang akan datang, ya, dalam 2-4 minggu, dalam 3-6 bulan, 1-2 tahun dan norma baru. Then bila kita tahu senario tu, tersendirinya kita akan tahu tindak balas kita, apa yang kita nak buat, ya. And marry that to our strategy, yeah, and our motive. What is the end game? What do we want to be? Bila sampai norma baru, what do we want to be? And equally important, yeah, when we want to know the scenario and all this, apakah trigger point ataupun titik pencetus? Ya, jadi kita nampak, kita tahu, oh, dah datang macam ni, ya, dah datang variant Delta. Kalau Delta plus, apakah senario ni, apakah tindak balas kita? Kalau datang variant Lambda, for example, ya, we must invest in this and we must know, ya, apa yang akan datang dan apa yang akan kita buat, you know, because beyond that there is no specific answer. Kalau I dah tahu jawapan tu macam mana nak buat, dah senang dah, you know, right? But I can only share the template of the thought process and hopefully that will help our audience tonight lah. Yeah, I mean, yeah. Okay, terima kasih. You're right. Sebenarnya kita mesti bersedia dengan apa-apa yang mungkin memberi kesan kepada kita punya syarikat kita kan. Jadi untuk kita menilai kembali seterusnya macam Proton buat, setiap hari ada war room. Ada kes ke tak ada kes, mesti ada war room untuk mendapat maklumat terkini kan. Jadi kalau syarikat kecil pun mereka boleh, lagi senang dia orang nak pantau sebenarnya. Kalau syarikat besar dia boleh buat war room setiap pagi pukul 8. Kalau syarikat kecil setiap hari dia lagi senang nak memantau dia pekerja dia ada exposure ke tak ada kes positif, ada terbabit yang kes positif ke tak ada. Lagi senang sebenarnya nak tapi
pokok dia pemimpin peneraju syarikat tu mesti kena mengambil pendekatan untuk mengambil, they have to kena tahulah, kena ada semangat nak tahu apa terjadi kepada pekerja setiap hari kan. Sebelum kita tamatkan, Cik Amran ada kata-kata terakhir dan nasihat kepada audience kita, kepada viewer kita. Umbrella tadi, payung dah dinyatakan oleh Mr. Yap. So saya tak perlu buat payung lagi. Semua dah rungkai semua dah. So my last advice is go back to the fundamental untuk menangani this pandemic that going to be endemic ni. Yang pertama memang yang mana tak ada vaksin, ambillah vaksin. Ambil vaksin. Yang kedua, kalau tak suka SOP, patuh SOP. Yang ketiga, tak perlu fokus hanya dekat premis syarikat. Fokus di rumah dan juga di komuniti kita. Now the sporadic is there. No point kita bersihkan premis di syarikat, tapi di rumah kita, di rumah tetangga kita terbengkalai. Banyak kes. So that is the most important thing yang kita buat. And last one, I would say more on pematuhan kendiri lah yang selalu disebut-sebut. Sedap sebut tapi bila buat lupa. Pematuhan kendiri ni sedap sebut, bila nak buat lupa. Kita dah lupa. Kan? Especially when we meet our friends. All those things lah. So because for the past few months di tempat kita pun apa saja SOP yang kita buat, kita kalah di situ. Jamin. Kita kalah di situ bila warga kita ni dah terlalu close dengan community. So dia punya sporadic is too many. So become a lot. Sukar untuk kita kontrol lagi lah. Okay, itu saja. Terima kasih Cik Amran. Kita sudah sampai ke pengakhiran program kita. Masa pun dah berlalu dah. Sebelum kita akhiri program kita ni, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Razin, ni dah terputus dah, kepada Mr. Yap Zikon dan juga Cik Amran kerana meluangkan masa bersama kami. Perkongsian yang semua panel kita berkongsi tadi tu bagi saya adalah amat bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan saya harap ia bermanfaat kepada kita punya viewers sekali. Kepada penonton di rumah, saya harap semua dapat menerap budaya dan mendapat manfaat daripada program kita pada malam ini. Pada hari Jumaat, saya juga nak bagi peringatan, pada hari Jumaat ini Gerakan Ekonomi Malaysia akan mengadakan satu webinar untuk memperkenalkan equity crowdfunding sebagai salah satu cara untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan perniagaan. Tetamu khas kita pada hari Jumaat ini ialah saudara Sam Syafi'i daripada Pitchin Equity Crowdfunding. Jangan lupa untuk bersama kita pada hari Jumaat pukul 3 petang. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton-penonton di rumah. Semoga mendapat manfaat dan kita berjumpa lagi minggu depan pada hari dan masa yang sama insya-Allah. Dan saya nak ucapkan juga kepada semua penonton kita, terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya, Amin Banias Pahamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.